السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. ليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Firman Allah Subhanahu wa taala, kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk kebaikan sekalian manusia. Kamu menyeru kepada ma'ruf dan mencegah daripada mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah iman kamu. Ditanya akan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami boleh memperbaharui iman kami? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, banyakkanlah ucap la ilaha illallah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada selepas maut satu tempat tinggal melainkan sama ada di syurga ataupun neraka. أحبابي في الله، أهم شيء الإيمان. كيف نتحصل الإيمان في قلوبنا؟ فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من قول لا إله إلا الله. فهناك طريقتين: ذكرا، والطريقة الثانية دعوة. فنكثر من قول لا إله إلا الله في خلوتنا مع الله سبحانه وتعالى باستحضار معناها، أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو النافع وهو الضار، ولا نافع غير الله، ولا ضار إلا الله. فنحن لا نسأل إلا الله سبحانه وتعالى في كل وقت، في حال اليسر وفي حال العسر، في الشدة والرخاء. دائما قلوبنا متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مالك كل شيء ويعلم كل شيء. والطريقة الثانية دعوة، نكثر من دعوة الناس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى صفاته وأسمائه، كم هو قادر، وكم هو كريم، وكم هو رحيم، وكم هو تواب. فبقدر ما نكثر من قول لا إله إلا الله ذكرا ودعوة، إن شاء الله تأتي في قلوبنا حقيقة هذه الكلمة. Yang paling penting, yang paling utama ialah iman. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, untuk memperbaharui iman hendaklah kamu memperbanyakkan ucap la ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah ini ada dua perkara. Satu, zikran, iaitu daripada segi menyebutnya, mengingatinya. Dan cara yang kedua ialah da'watan, iaitu daripada segi dakwah, didakwahkannya, diceritakan akan kebesaran Allah. Zikran, tuan-tuan yang mulia, bagaimana kita dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala serta menghadirhatikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah Subhanahu wa taala,
Tidak ada yang mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memuliakan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kerajaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi mudarat dan dialah yang memberi manfaat. Bahawa kita tidak akan meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada ketika kita senang ataupun kita susah, semasa kita dalam apa sahaja keadaan, yang kita akan minta hanya kita akan minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang mematikan, dialah yang menghidupkan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah dakwatan, bagaimana kita dapat menyeru manusia kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahawa menerangkan kepada manusia, menceritakan kepada manusia betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala Sattar, Ghaffar. Menyeru manusia, menerangkan kepada manusia akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyeru manusia, kita memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah daripada segi zikirnya, ingatnya, dan juga daripada segi dakwahnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita kemantapan iman, kekuatan iman. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: الإيمان 69 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا الحديث الشريف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل اللسان، وكذلك عمل الجوارح، وكذلك عمل القلب، فهذا كله إيمان. فهناك أعمال تتعلق بالقلب، فنحن نشتغل في هذه الأعمال: التوكل على الله سبحانه وتعالى، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والحياء من الله سبحانه وتعالى، ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وخوف الله سبحانه وتعالى، وحب الله سبحانه وتعالى، والحب في الله سبحانه وتعالى. وكذلك عمل الجوارح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أعمال أخرى بالجوارح وهي من الإيمان، فنحن نشتغل في هذه الأعمال، أعمال الإيمان. فنحن إذا اشتغلنا هكذا، أعملنا قلوبنا وجوارحنا وألسنتنا، فإن شاء الله يكمل الإيمان في قلوبنا، ونعيش حياة الإيمان وحياة المؤمنين، ونموت إن شاء الله برحمة الله على الإيمان. Nabi SAW juga bersabda yang mafhumnya lebih kurang, bahawa iman terbahagi kepada 60 lebih cabang, pada 60 lebih cabang. Dan al-haya'u syu'matun minal iman, malu satu bahagian daripada iman juga. Dan juga Nabi menyatakan bahawa a'laha qaulu la ilaha illallah, adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang tinggi, paling tinggi ucap la ilaha illallah, dan yang paling rendah menjauhkan perkara yang menyakiti daripada jalan. Dan malu sebahagian daripada iman, satu cabang daripada iman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mafhum hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa iman itu ianya merangkumi amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan jawarih. Daripada i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah amalan hati. Keyakinan kita kepada Allah, kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ianya amalan hati. Dan juga daripada sehingga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyukai seseorang kerana Allah Subhanahu wa taala, kita marah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu amalan yang ada hubung kait dengan hati kita, perkara-perkara berkaitan dengan hati kita. Dan juga amal jawarih
Itu diantaranya banyak perkara-perkara berkaitan dengan zahir kita, dengan anggota kita, sehingga mengalihkan sesuatu yang menyakiti daripada jalan, juga cabang daripada iman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyempurnakan amalan-amalan, sama ada ianya berkaitan dengan hati ataupun ianya berkaitan dengan anggota, yakni jawarih kita, anggota zahir kita, apabila kedua-dua ini digabungkan, maka sempurnalah hakikat iman di dalam hati seseorang. فالله تعالى كما أمرنا به سبحانه وتعالى كذلك أمرنا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، الرضا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، واتباع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. فحياة الإيمان مفصلة في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فلا نتحصل الهداية ولا تكمل الهداية ولا نعيش حياة الهداية ولا نموت على الهداية إذا نترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فحتى نتحصل اليقين أن الفوز والفلاح والهداية والسعادة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن ندعو الناس في كل وقت وفي كل حال إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في إيماننا وفي جهد الإيمان، وكذلك في عباداتنا، وكذلك ندعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاتنا وفي معاشراتنا وفي أخلاقنا. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman dengan Nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tasdiq, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tasdiq ma ja'a min indillah subhanahu wa ta'ala, membenarkan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam bawa daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara yang apa yang yang baginda sallallahu alaihi wasallam bawa daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi sampaikan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia apabila dia ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua waktu dan semua hal, tak kira sama ada segi i'tiqadnya, segi imannya, segi ibadatnya, segi muamalatnya, semuanya harus atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat ini dia ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kamu mentaatinya pasti kamu akan mendapat petunjuk. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berbunyi kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umat aku akan masuk syurga melainkan mereka yang enggan. Ditanyakan baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku pasti dia akan masuk syurga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang memaksiati aku, yang menyalahi cara kehidupanku, dialah orang yang enggan, yakni daripada memasuki syurga. كذلك أحبابي في الله، أول عمل من أعمال الجوارح دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصلاة.
وبين عظمة الصلاة وقال الصلاة عماد الدين، فكيف نحن نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الصلاة فرضت فوق السماء السابعة في ليلة الإسراء والمعراج لأنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صلحت صلاتنا إن شاء الله تصلح حياتنا، نترك الفحشاء والمنكر. إذا كانت الصلاة حقيقة يعني في حياتنا، فهذه الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر، يكون فيها الروح، يكون فيها الخشوع، يكون فيها الخضوع. فالصلاة جزئين، ظاهر وباطن. نتعلم ظاهر الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الصلاة، وكذلك نجتهد على حقيقة الصلاة، الخشوع في القلب. فإذا أردنا أن تقام صلاتنا في حياتنا فعلينا 3 أعمال قبل الصلاة: أن ندعو إلى الصلاة حتى يأتي عندنا اليقين ويأتي عندنا التصديق بهذه الصلاة، الله تعالى يقضي حاجاتنا. وكذلك نتعلم أمور الصلاة وفضائل الصلاة وفوائد الصلاة وعظمة الصلاة وترتيب الصلاة وكيف نستفيد بها من خزائن الله. إذا صبرنا أنفسنا وجلسنا في حلقات التعليم ونتعلم عن الصلاة جزءا جزءا، ماذا نتحصل من الأجور إذا كبرنا وإذا ركعنا وإذا سجدنا؟ ماذا نتحصل من الأجور إذا توضأنا وتطهرنا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم على السنة، لا نتكلم كلام الدنيا أثناء الوضوء، لأن الوضوء تهيئة للصلاة. فإذا طبقنا السنة في الوضوء بهذا تتهيأ قلوبنا للصلاة إن شاء الله. وكذلك نذكر الله عز وجل كثير، لأن ذكر الله كثير يهيئ قلوبنا للخشوع في الصلاة، يأتي التوجه في قلوبنا، وتأتي عظمة الله في قلوبنا، واستحضار نظر الله إلينا في قلوبنا في أثناء الصلاة. فهذه الأعمال مهمة قبل الصلاة حتى تكون الصلاة إن شاء الله ذات خشوع وخضوع. Amalan jawarih yang pertama yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah salat. Bagaimana dengan anggota kita menunaikan amalan-amalan salat. Dan salat, tuan-tuan yang mulia, sekiranya salat baik, salat betul, hayat kita, kehidupan kita akan jadi betul, amal kita akan jadi betul. Kita mampu untuk meninggalkan fahsya, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat apabila salat kita betul, sembahyang kita betul, salat kita betul, kita mampu meninggalkan maksiat dan dosa. Salat ini, tuan-tuan yang mulia, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan salat ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat sehingga ianya merupakan satu perkara yang sangat penting, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya as-salatu imaduddin, sembahyang ialah tiang agama. Bagaimana kita dapat usahakan zahir salat dan batin salat? Dua-dua kita kena usahakan. Zahir salat dengan kita menyempurnakan semua adat-adat dan rukun-rukunnya. Begitu juga batin salat, kita usaha atas tumpuan kita pada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk khudu' kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Bahkan untuk salat ini kita kena dakwakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala kepada salat sebagaimana sunnah tadi. Kita kena dakwakan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa dan ketika, dalam apa keadaan, menyeru manusia kepada sunnah. Kepentingan sunnah akan datang, cinta sunnah akan datang dalam kehidupan kita. Begitu juga sebelum salat kita perlu buat 3 perkara. Pertama, dakwah kepada salat, dakwah kepada kepentingan salat,
dakwah kepada nilai-nilai yang ada dalam solat. Bagaimana dengan solat? Seseorang mampu mendapat manfaat terus daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempelajari, mengetahui janji-janji Allah, fadilat-fadilat dalam solat, yakni juz'iyan. Setiap juzuk daripada amalan solat kita duduk di halqah-halqah ta'lim, kita sabarkan diri kita duduk di halqah ta'lim, dengar kelebihan-kelebihan solat. Apa seseorang akan dapat apabila dia takbir, bila dia akan dapat apa yang dia akan dapat apabila dia rukuk, apa dia akan dapat apabila dia sujud. Semua amalan secara terperinci. Kita sabarkan diri kita duduk di halqah-halqah ta'lim, sehingga kita tahu setiap juzuk, setiap ganjaran daripada setiap amalan dalam solat. Dan kita dakwahkan perkara tersebut kepada manusia, sehingga kebesaran dan keagungan solat datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena usahakan bahawa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyebabkan kemampuan kita memberi tumpuan semasa kita bersolat. Tawajuh kita, tumpuan kita akan memusat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebelum kita solat, kita kena persediaan daripada wuduk lagi. Wuduk dengan cara sunnah. Dengan cara sunnah. Jangan bercakap-cakap semasa wuduk dengan perkara-perkara dunia. Kerana wuduk itu ialah persediaan untuk masuk dalam sembahyang. Daripada awal kita jaga wuduk kita, menempati sunnah Nabi SAW, dan juga kita dakwahkan kepentingan dan kelebihan-kelebihan solat, dan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini tuan-tuan yang mulia, dengan latihan ini sedikit demi sedikit solat kita akan mencapai kepada hakikat solat yang dituntut. Kita melaksanakannya, solat yang akan memberi kesan dalam kehidupan kita, solat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan hajat-hajat kita daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala. يقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية خرج من بيته يبحث عن الصحابة وعن هذه المجالس، فوجدهم في المسجد فجلس معهم وحمد الله سبحانه وتعالى وقال: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أصبر نفسي معهم. فنحن كذلك في هذا الزمان وفي كل زمان محتاجين أن نجلس في حلقات الإيمان وذكر الله سبحانه وتعالى وتعليم الفضائل، ونحيي هذه الحلقات في كل مسجد وفي كل حي، بل كذلك في كل بيت، لأن في هذه الحلقات تنزل السكينة من الله سبحانه وتعالى وتحفنا الملائكة إلى عنان السماء، ويقال لنا في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم. فهذا يعني فضيلة عظيمة وفيها يزداد الإيمان. في هذه المجالس نتعلم الفضائل، نتعلم فضائل جميع الأعمال والمعاملات، ونتعلم المعاشرات، ونتعلم الأخلاق وفضائل الأخلاق، ونتعلم جميع الدين في هذه المجالس. إذا تحيا هذه المجالس ونصبر نفسنا فيها ونفرغ أوقاتنا لها، إن شاء الله يأتي يوم من الأيام كلنا نتعلم الدين إن شاء الله ونمشي على الدين إن شاء الله. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum khaufan bil ghadati wal 'ashi bil ghadati wal 'ashi ila akhir al-ayah. Sabarkanlah diri kamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu mengalihkan pandangan kamu daripada mereka kepada orang-orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada rumah baginda mencari orang-orang tersebut
di kalangan sahabat-sahabat, dan baginda telah menjumpai mereka sedang duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam halqah-halqah iman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah duduk dengan mereka, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di kalangan umat aku yang Allah perintahkan aku untuk terus menjadikan diri aku bersabar duduk bersama-sama dengan mereka. Ya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di halqah-halqah, di halqah-halqah iman, halqah-halqah ta'lim yang telah berlangsung, yang telah didirikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan ini tuan-tuan yang mulia, kita dapat mempelajari setiap fadail daripada setiap perkara. Dalam setiap amalan ada kelebihan-kelebihannya. Dengan kita dudukkan diri kita, kita tempatkan diri kita di halqah-halqah ta'lim, di halqah-halqah iman, kita akan dapat mengetahui kelebihan-kelebihan setiap amalan yang kita amalkan. Setiap amalan yang kita amalkan, kita akan tahu kelebihan dia. Dan dengan ini tuan-tuan yang mulia, ihtisab kita, keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih kuat. Dan begitu juga tuan-tuan yang mulia, kita dapat mempelajari amalan-amalan agama. Daripada situ kita dapat mempelajari bagaimana seharusnya muamalat seorang Islam, bagaimana muamalat baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita dapat mempelajari muasyarah, bagaimana pergaulan kemasyarakatan, adab kemasyarakatan yang ditonjolkan ataupun diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan yang mulia, dalam kehidupan kita, setiap tindakan kita, setiap amalan kita, sama ada yang berbentuk ibadah ataupun muamalat atau muasyarat ataupun keimanan, ianya bertepatan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan agama, dan perkara inilah tuan-tuan yang mulia kita semua kena usahakan. Oleh kerana itu, kita harus banyak duduk di halqah-halqah ta'lim untuk kita mempelajari adab-adab kehidupan, mempelajari kelebihan-kelebihan amal. كذلك في هذه الحلقات نتعلم فضائل القرآن وفضائل الدعاء وفضائل الذكر، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتي ذكر الله في حياتنا وتذهب الغفلة من حياتنا، وقلوبنا تكون رقيقة ومتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها عظمة الله سبحانه وتعالى. عند كل عمل يأتي عظمة الله عز وجل في قلوبنا عند كل عمل، فنقوم بالعمل بالإحسان وبالتوجه وبالإتمام إن شاء الله. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, kita duduk di halqah-halqah ini tuan-tuan. Beliau ada sebut tadi bahawa dia kelebihan daripada halqah-halqah ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengelankan keampunan kepada peserta-peserta majlis, bahawa bangunlah kamu dan akan terampun. Dan kita harus mengingati Allah Subhanahu wa taala, harus mengingati Allah Subhanahu wa taala, duduk di halqah-halqah ta'lim ini, dan kita dapat mempelajari kelebihan-kelebihan segi apakah kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kelebihan beristighfar, apakah kelebihan mengucap la ilaha illallah, apakah kelebihan seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, apakah kelebihan seseorang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kata Allahu akbar, dan apakah kelebihan seseorang dia baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini tuan-tuan yang mulia, perkara ini kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kita duduk di halqah-halqah ta'lim, kita nak wujudkan sentiasa setiap amal yang kita buat, zikir yang kita buat, setiap perkara yang kita amalkan, kita tahu kelebihan-kelebihan janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut. كذلك أحبابي في الله نحفظ حسناتنا ونحفظ أعمالنا من الضياع، وذلك بأداء حقوق المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، ولكن شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار.
فهذا حسناته ذهبت لأنه ما أدى حقوق المسلمين، فنحن نؤدي حقوق المسلمين الأقرب فالأقرب وحقوقهم، وكذلك نكرم المسلمين ونؤثر على أنفسنا ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. بهذا إن شاء الله حسناتنا تكون محفوظة ونجدها يوم القيامة إن شاء الله في صحائفنا. وكذلك الله تعالى يعطينا الأجور على إكرام المسلمين وخدمة المسلمين وتفريج كرب المسلمين. Dan kita harus memelihara amalan-amalan kita supaya amalan yang kita amalkan itu terus berkekalan pahala ganjarannya bersama-sama dengan kita. Nabi SAW pernah bertanya para sahabat radhiyallahu anhum mafhumnya, siapakah muflis di kalangan umat ini? Para sahabat radhiyallahu anhum kata muflis yang tidak ada dinar dan dirham, dialah muflis. Tetapi jawab Nabi SAW, muflis di kalangan umat ini ialah mereka yang membawa amalan begitu banyak di akhirat kelak, tetapi oleh kerana dia mengabaikan hak-hak manusia, dia memukul si fulan, dia memaki si fulan, dia mengupat si fulan, mereka akan datang menuntut hak-hak mereka, dan mereka akan mengambil hak-hak mereka yang berupa pahala-pahala amalannya, dan akan habis sehingga habis pahala-pahala amalannya. Masih lagi baki hak-hak yang belum ditunaikan, maka akan diambil keburukan daripada orang yang haknya diabaikan tadi, maka akan diletakkan kepadanya sehingga akhirnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi untuk memelihara amalan kita supaya ianya memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak, kita harus menunaikan hak-hak saudara kita. Semasa kehidupan kita di dunia, kita harus menunaikan hak-hak saudara kita. Apabila kita jaga hak-hak saudara kita, Allah Subhanahu wa taala juga akan memelihara amalan-amalan kita di akhirat kelak. فلهذا إخواني في الله علينا أن نجتهد على الإيمان حتى يأتي اليقين بالآخرة، أن هناك حياة بعد الموت، حياة البرزخ في القبر، وكذلك نبعث من القبر، كذلك نقف في المحشر للحساب، وكذلك الله تعالى يسلمنا كتبنا، وهناك الميزان، وهناك الحقوق، تصفية الحقوق، ذلك اليوم يوم الفصل ويوم القضاء. وبقدر ما نحن نجتهد الإيمان حتى يأتي يقين بالآخرة، فهنا يكون عندنا المراقبة في الحياة، نؤدي الحقوق قبل ذلك اليوم، ونستسمح من الناس قبل ذلك اليوم، ونبر الوالدين قبل ذلك اليوم، ونصل الرحم قبل ذلك اليوم. يكون عندنا الأعمال في هذه الحياة، هذا هو الزاد، وهو زاد التقوى قبل ذلك اليوم يوم الآخرة. فبقدر ما نجتهد على الإيمان ويقوى الإيمان نستطيع نؤدي الحقوق بالسهولة، بل نكرم المسلمين، وكذلك يسهل علينا الإخلاص. كل الأعمال تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى حتى الله تعالى يقبلها. لكن إذا الإيمان صار ضعيف، الإخلاص يكون ضعيف، المقصد الآخرة يكون ضعيف، رضاء الله في قلوبنا يكون ضعيف، خوف الآخرة يكون ضعيف. ولكن إذا اجتهدنا على الإيمان، كلما زاد الإيمان يقوى المقصد في قلوبنا، أننا نريد رضاء الله، ونريد الحياة الآخرة، ونريد النجاة في القبر، نخاف يوم المحشر، ونخاف يوم الحساب، ونشتاق إلى الجنة، ونخاف من النار بقدر قوة الإيمان. لهذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الذين عندهم الإيمان الله تعالى يأمرهم أن يجتهدوا ويجتهدوا حتى يكمل إيمانهم. Oleh karena itu tuan-tuan yang mulia, kita harus usaha untuk yakin pada kehidupan akhirat. Sekadar keyakinan kita kepada kehidupan akhirat, kita akan memelihara amalan-amalan kita. Kita akan jaga amalan-amalan kita. Kita meyakini bahawa hari akhirat pasti akan datang. Di akhirat ada timbangan, di akhirat ada titian sirat, ada hari mahsyar, hari kebangkitan,
ada syurga dan neraka. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan yang mulia perlu diusahakan sehingga keyakinan kita benar-benar kepada hari akhirat, kebangkitan selepas mati, keyakinan dibangkitkan semula selepas mati, keyakinan bahawa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahawa catatan-catatan amalan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Keyakinan inilah akan menjadikan manusia ada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat khauf akan datang dalam hati dia, dan dia akan ada risau untuk menghadapi kehidupan akhirat. Dia akan berusaha untuk memperbaiki amalan-amalan dia. Oleh kerana itu, keyakinan ini perlu dibina. Keyakinan kepada akhirat perlu dibentuk, yang dengannya lah keyakinan akan datang sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Jadi ianya bergantung sehingga segala amalan-amalan kita yang kita buat semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikhlaskan amalan kita semata-mata untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sesuatu perkara yang lain. Kerana kita benar-benar meyakini bahawa kita mula takut kepada kehidupan akhirat dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong kita untuk beramal, mendorong kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Dan oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, berimanlah kamu. Yakni seorang yang beriman, dia harus berusaha atas imannya sehingga benar-benar iman yang mantap, benar-benar iman yang hakiki, iman yang mendorongnya kepada setiap amalan-amalan, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. فأحبابي في الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سافروا وخرجوا في سبيل الله كانوا يقولون للناس كونوا مثلنا، لأن الدين كان في حياتهم. نحن الآن إذا ذهبنا إلى غير المسلمين إلى بلاد بعيدة لا نستطيع نقول كونوا مثلنا، لأن اليقين المطلوب ما جاء في قلوبنا، السنة ليس مطبقة في حياتنا، والخشوع ليس في صلاتنا، وعندنا الغفلة. فنحن نخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الدين في حياتنا، ويأتي اليقين في قلوبنا، وتأتي الصلاة في الخشوع في صلاتنا، وتأتي السنة في حياتنا، ونتعلم أوامر الله سبحانه وتعالى ونطبقها، ونكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى، وعندنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في الأعمال. نخرج نتمرن في هذه الدعوة، ليس عندنا كلام جديد. كل مرة إذا اجتمعنا وخرجنا ليس عندنا كلام جديد، هو نفس الكلام كيف يأتي في حياتنا، ليس مقصد الكلام ولكن التمرين. كلما خرجنا مدة طويلة فيكون عندنا الفرصة أن نتمرن، لأن الإيمان واليقين يأتي بالدعوة. اليقين قوة الإيمان، فنشتغل في الدعوة بقدر ما نتمرن في الدعوة وبصفات الداعي وبشروط الدعوة، الله تعالى يعطينا الإيمان في قلوبنا. وكذلك يعني كلما فرغنا من أوقاتنا وخرجنا في سبيل الله مع الجماعات ونزلنا في المساجد في البيئات الصالحة وفي الصحبة الصالحة وفي البيئات الإيمانية وفي أعمال هداية، هذه الصفات تأتي في حياتنا، فيأتي حقيقة الإيمان وتأتي حقيقة العبادات. بعد ذلك تصلح إن شاء الله معاملاتنا معاشراتنا وأخلاقنا. Sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka keluar berdakwah, mereka bersafar untuk dakwah, mereka akan kata bahawa kunu mithlana, jadi macam kami. Kerana dalam iman mereka, tuan-tuan yang mulia, dalam hidup mereka ada agama yang sempurna. Iman mereka iman yang sempurna. Mereka hanya beritahu kepada orang yang tidak beriman, jadi macam kami. Tetapi tuan-tuan yang mulia, malangnya bahawa umat ini telah meninggalkan usaha atas iman, meninggalkan usaha atas agama. Dalam kehidupan umat ini tidak ada agama yang sempurna. Dalam diri kita tidak ada agama yang sempurna. Dalam diri kita tidak ada ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna.
dalam diri kita tidak ada akhlak yang sempurna, kita tidak mampu pergi kepada mereka kata jadi macam kami. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala ialah untuk mempelajari sifat-sifat tersebut, untuk mempelajari sifat-sifat iman, sehingga iman sempurna dalam kehidupan kita, sembahyang sempurna dalam kehidupan kita, sembahyang yang ada khusyuk dalam kehidupan kita, sehingga akhlak kita sempurna, muamalat kita sempurna, muasyarah kita sempurna, dan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama sekalipun kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah untuk membina diri kita, membentuk iman kita, membentuk yakin kita. Maksud daripada keluar ni bukan bercakap dan mulai semata-mata bayan, bukan cakap, bahkan bagaimana sebagai satu tamrin, sebagai satu latihan, di mana sahaja kita keluar, untuk masa lama mana sahaja kita luangkan, ianya untuk kita latih diri kita cakap perkara yang sama. Bila pun kita keluar, di mana sahaja kita keluar, kita akan bercakap ulang perkara yang sama, supaya ini merupakan satu tamrin, satu latihan untuk membina iman kita, membina yakin kita. Apabila iman kita sempurna, yakin kita sempurna, daripada situlah tuan-tuan yang mulia akan terbentuknya muamalah yang sempurna, muasyarah yang sempurna, akhlak yang sempurna, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum telah sempurna iman mereka, telah sempurna amalan mereka, telah sempurna yakin mereka, telah sempurna ittiba' mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mampu untuk bagi tahu kepada orang tidak beriman, jadi macam kami. Tetapi tuan-tuan yang mulia, masa untuk kita luangkan untuk kita keluar dari jalan Allah, mempelajari sifat-sifat iman tersebut. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الهجرة قال الهجرة المهاجر من هجر السوء. فليس عندنا هجرة كما الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة. نحن نهاجر نترك بيئة الغفلة وبيئة المعصية ونخرج بأنفسنا وأموالنا، وكذلك بالأعمال الصالحة. فهذه أسباب الهداية. إذا نحن نجلس في بيئاتنا ونصلي، ففي الصلاة فقد دعاء الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ولكن إذا خرجنا في سبيل الله سبحانه وتعالى وهناك نصلي، فهناك دعاء الهداية وكذلك أسباب الهداية. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبإنفاق النفس والمال والأوقات هذا تشبه بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا نحن نكون في الخروج تشبهنا بالمهاجرين، وإذا كنا في المقام نستقبل الجماعات ونكون في نصرة الجماعات ونحن في مقامنا في أيام مقامنا، فيكون تشبهنا بالأنصار. وهذا الدين انتشر بالهجرة والنصرة، فإما نكون في الهجرة أثناء الخروج وأيام الخروج، وإما نكون في النصرة في أيام المقام مع أولادنا وأشغالنا. بهذا الله تعالى يحشرنا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم حشر معهم أو كما قال. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai hijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam begitu mafhumnya hijrah itu, yakni al-muhajir man hajara ma nahallahu an, yaitu meninggalkan perkara yang buruk, meninggalkan perkara yang buruk, yakni meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghijrahan. Bila kita ada hijrah nusrah yang kita selalu sebut hijrah nusrah, bukanlah dalam arti kata seumpama hijrah daripada Makkah ke Madinah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tetapi hijrahnya kita tuan-tuan yang mulia adalah hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah daripada bi'ah, suasana buruk kepada suasana yang baik. Maka disebut tadi tuan-tuan yang mulia bahawa apabila kita keluar dari jalan Allah, kita berada di suasana masjid, kita berada di suasana malaikat, kita buat amalan-amalan hidayah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memurniakan hidayah kepada kita. Begitu pula apabila kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berada di maqami, kalau kita ada di tempat kita, di dalam Fatihah kita kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Tetapi tuan-tuan yang mulia, apabila kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurniakan kepada kita jalan yang lurus, jalan agama, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa yang sama kita buat amalan, kita buat amal dakwah, kita buat mujahadah kerana dakwah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin, bahawa di samping kita doa hidayah, kita buat mujahadah, susah payah, buat amal dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala janji, dan orang-orang yang bermujahadah susah payah kerana agama kami, pasti dan pasti kami akan tunjukkan kepada mereka akan jalan-jalan kami. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ini segala amal-amal kita akan jadi sempurna, akhlak kita akan jadi sempurna, muamalat kita akan jadi sempurna, muasyarah kita akan jadi sempurna. Dan begitu juga kalau kita kata ansar, tuan-tuan yang mulia, apabila kita berada di makam kita, kita berada di tempatan kita, ada jemaah-jemaah yang datang, maka kita nusrah mereka, kita bantu mereka, beri masa bersama-sama dengan mereka. Apabila ada dua kumpulan ini, orang-orang berhijrah dan orang-orang yang nusrah, dengan cara yang telah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, oleh para muhajirin dan para ansar, daripada sana tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita, amalan yang sempurna dalam kehidupan kita, akhlak yang sempurna dalam kehidupan kita, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. فما شاء الله أكثر الجالسين القدماء، فلا ننسى أننا مسؤولين عن تبليغ هذا الدين إلى كل العالم إلى يوم القيامة. ماذا نقول أمام الله تعالى يوم القيامة؟ فنحن نخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبنية أننا نموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا بعثنا الله عز وجل يوم القيامة نقول يا رب نحن متنا في سبيلك، خرجنا ومتنا في سبيلك. Ini tuan-tuan yang ada, Masya Allah, ada di kalangan tuan-tuan orang lama-lama, Masya Allah. Kita jangan lupa bahawa tanggungjawab kita untuk buat dakwah ini ke seluruh alam, seluruh dunia, bukan setakat negara kita, bahkan seluruh dunia. Sehingga tuan-tuan yang mulia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kita ada jawapan kalau ditanya apakah kita telah menyempurnakan tanggungjawab ini, bahawa kita telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tuan-tuan yang mulia, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kamu telah lakukan dengan tanggungjawab dan kerja kenabian, kerja dakwah yang dikurniakan kepada kamu, kita dapat bagi tahu pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku keluar di jalanmu sehingga aku mati di jalanmu ya Allah. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ianya tanggungjawab kita semua, tanggungjawab kita untuk menyebarkan agama ke seluruh alam, maka kita kena luangkan masa untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua sedia insya-Allah? Man musta'id sajlu asma'akum. Masya-Allah, yang sedia bagi nama tuan, masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbil arshil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. As'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wal ismata min kulli dhanb. La tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أخرجنا في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح مساجدنا
وأصلح بيوتنا وأصلح أسواقنا وأصلح جميع أحوالنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.